warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farhani binti Jaafar daripada Diploma Pendidikan Islam Semester 5 kelas 2. Baiklah, topik yang akan disampaikan berkaitan dengan pembangunan sosial di Malaysia iaitu aspek kemasyarakatan. Terdapat dua topik yang akan disampaikan pada petang ini iaitu berkaitan dengan struktur masyarakat tradisional dan struktur masyarakat moden. Masyarakat Melayu tradisional dapat dibahagikan kepada dua golongan iaitu pemerintah dan golongan yang diperintah. Golongan pemerintah terdiri daripada raja atau sultan dan pembesar atau ulama. Golongan yang diperintah terdiri daripada rakyat biasa yang merdeka dan hamba. Setiap golongan ini mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing di dalam masyarakat. Setelah kedatangan Barat, struktur masyarakat Melayu telah pun berubah dan peranan golongan pemerintah semakin berkurangan dan sistem hamba telah dihapuskan. Baik, mari kita lihat pada piramid ini. Pertama, bermula pada raja, diikuti dengan bangsawan, seterusnya pembesar, seterusnya penghulu, kemudian rakyat biasa dan paling bawah adalah hamba. Ini adalah salah satu sistem masyarakat tradisional pada ketika itu. Baiklah, mari kita lihat kepada peringkat dan pemerintah. Siapa yang memerintah? Okey, bermula daripada negeri yang dipegang oleh raja. Yang kedua iaitu daerah yang dipegang oleh pembesar dan kampung dipegang oleh penghulu. Baik, kita lihat kepada peringkat negeri terdahulu. Unit politik terbesar sempadan negeri ditentukan melalui faktor geografi. Ibu negeri terletak di kuala sungai dan raja atau sultan ialah ketua pemerintah negeri dibantu oleh beberapa orang pembesar negeri. Baik, seterusnya kita lihat pada peringkat daerah. Daerah iaitu jauh dari ibu kota dan pusat pentadbiran sesebuah negeri. Yang kedua, sempadan daerah ditentukan oleh sempadan sungai. Dan yang ketiga, dikawal oleh seorang pembesar tempatan digelar Datuk dan dibantu oleh beberapa orang penolong yang terdiri daripada sanak saudara. Seterusnya, bagi fungsi pembesar daerah pula, yang pertama iaitu mesti menjalankan pentadbiran daerah atau tempatan. Yang kedua, menjaga keamanan daerah. Dan yang ketiga, memungut cukai. Dan yang keempat, menjadi utusan raja serta orang perantaraan antara golongan pemerintah dengan rakyat, supaya rakyat di dalam daerah tersebut mudah untuk berkomunikasi apabila ditimpa masalah. Seterusnya, kita pergi kepada peringkat kampung, iaitu yang pertama, unit politik terkecil. Kampung mesti ialah politik terkecil. Yang kedua, terletak di kawasan pendalaman dan pinggir-pinggir sungai atau laut. Kebiasaan kampung memang duduk di pinggir laut atau sungai supaya mereka mudah untuk mencari punca rezeki. Dan yang ketiga, diketuai oleh penghulu. Segala masalah boleh rujuk kepada penghulu. Seterusnya, fungsi penghulu pula. Yang pertama, sama dengan fungsi pembesar tetapi dalam konteks yang lebih kecil kerana penduduk di kampung tidak ramai seperti daerah ataupun negeri. Yang kedua, penghulu merupakan rakyat biasa tetapi mempunyai status sosial yang tinggi dalam masyarakat dan pelantikan adalah berdasarkan keturunan. Kebiasaannya penghulu ini mempunyai keturunan yang sama. Wah, mari kita lihat contoh gambar dan golongan pemerintah. Baik, yang pertama itu adalah raja atau sultan atau yang dipertua. Ini adalah sebagai contoh gambar supaya kita kenal dan kita tahu. Yang kedua pula iaitu keluarga dan kerabat. Ini sebagai contoh keluarga dan kerabat kepada raja-raja atau sultan yang dipertua. Dan yang ketiga iaitu pembesar dan pentadbir, iaitu dipanggil bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksamana. Dan yang terakhir keempatnya adalah
Ulama atau pendeta. Okey, jika kita lihat dalam gambar tersebut adalah sebagai contoh ulama atau pendeta yang bernama Hamka, terkenal dalam bahasa-bahasa yang unik. Seterusnya, golongan pemerintah. Yang pertama terdiri daripada raja, sultan atau yang di-Pertuan, keluarga dan kaum kerabat diraja. Pembesar negeri termasuk kaum bangsawan, ulama, pendeta dan penghulu. Yang kedua, raja atau sultan merupakan pemerintah tertinggi dalam mentadbir negeri. Yang ketiga, baginda dibantu oleh kaum kerabat dan para pembesar. Yang keempat, baginda adalah simbol perpaduan negeri. Dan yang terakhir, baginda mempunyai kuasa mutlak terhadap rakyat jelata dan mesti dihormati. Seperti mana kita ketahui, kita haruslah mentaati dan menghormati pemerintah kita kerana mereka mempunyai simbol perpaduan negeri. Seterusnya, segala pemerintahnya mesti dipatuhi. Rakyat yang ingkar dianggap menderhaka dan akan mendapat balasan yang buruk atau dikenakan hukuman yang amat berat. Seterusnya, konsep daulat digunakan untuk menjadikan seseorang sultan lebih mulia dan dianggap mempunyai kuasa dan kewibawaan yang mutlak. Hal ini sehingga sekarang daulat tuanku masih diguna pakai. Yang seterusnya, jawatan raja atau sultan diwarisi oleh anak lelaki baginda daripada permaisuri yang sah, iaitu anak gahara. Selain itu, menjalinkan hubungan luar dengan kerajaan lain untuk perlindungan dan perdagangan. Selalunya kita akan lihat kepada sultan-sultan pergi ke luar negara untuk melindungi dan berdagang dengan negara luar. Ia kira berurusan dengan negara luar lah. Dan yang terakhir, mempunyai keistimewaan tertentu, iaitu warna kuning hanya untuk raja, payung putih untuk sultan, payung kuning untuk kerabat, menggunakan bahasa dalam, cop moho diraja dan alat kebesaran seperti kendi. Seterusnya, keluarga atau kerabat. Yang pertama, kedudukan kedua selepas raja ialah golongan anak raja dan kerabat diraja yang terdiri daripada keturunan raja bergelar raja atau tengku. Yang kedua, anak raja tidak semestinya putera atau puteri raja yang memerintah kerana mereka juga boleh terdiri daripada keturunan kerabat diraja. Yang ketiga, bilangan anak raja ramai. Tidak ramai, tetapi mereka mempunyai kuasa tertentu apabila diberi sesuatu tugas rasmi negeri. Ada juga putera raja yang dilantik menjadi pembesar daerah. Dan yang terakhir, anak raja menikmati keistimewaan seperti yang dimiliki oleh raja, tetapi tidak boleh mengatasi keistimewaan raja sebagai ketua pemerintah. Seterusnya, bangsawan dan pembesar. Yang pertama, golongan bangsawan dan pembesar pula terdiri daripada para pembesar atau kaum kerabat yang amat berpengaruh dalam pemerintah dan pentadbiran dan kedudukan lapisan kedua hierarki sosial masyarakat. Yang kedua, kebiasaannya mereka menjadi pentadbir iaitu membantu raja dalam mentadbir negeri. Dan yang terakhir, mereka juga menjadi penasihat atau pembesar di daerah-daerah tertentu. Selain itu juga, pembesar dilantik oleh raja melalui pemberian surat tauliah. Yang seterusnya, pemilihan pembesar ditentukan oleh zuriat keturunannya. Kebiasaannya anak lelaki, anak saudara sebelah bapa kepada pembesar yang terdahulu. Dan yang terakhir, pembesar diberi hak mentadbir sesuatu daerah dengan kekuatan sendiri tanpa sokongan sultan. Ia akan bertindak seperti seorang raja di dalam daerah sendiri. Seterusnya, ulama dan pendeta, iaitu golongan ulama dan pendeta dianggap cerdik pandai pada masa itu kerana mereka menjadi sumber rujukan dalam perkara tertentu seperti agama-agamawan. Rakyat banyak merujuk kepada ulama dan pendeta. Yang kedua, ia juga pakar dalam bidang agama. Mereka mempunyai kedudukan yang istimewa dan sangat berpengaruh dalam masyarakat. Seterusnya, mereka menggunakan gelaran seperti Maulana, Makhdum dan Kadi. Mereka diberi gelaran kebesaran seperti Maharaja Kadi, Datuk Mufti, Seri Utama dan Imam Maharaja. Seperti mana yang kita lihat contoh-contoh.
di mana Mufti, Maulana, Makhdam dan Kadi masih lagi diguna pakai sehingga kini. Segala masalah tentang agama, rakyat akan merujuk kepada mereka. Seterusnya, golongan ulama berperanan menyebarkan agama-agama Islam. Mereka juga dilantik menjadi guru, ketua agama, kadi dan penasihat kepada sultan dan kerajaan, terutamanya tentang hukum syarak dan mengeluarkan fatwa agama. Mereka juga menjadi imam, khatib dan juru nikah. Selain itu, pendeta, iaitu orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang kesenian, kebudayaan, kesasteraan, adat istiadat dan salah silah raja. Dan yang kedua, mereka menjadi pakar rujuk kepada raja dan golongan istana di samping menjadi penulis dan perawi diraja. Kita pergi kepada penghulu. Penghulu ialah ketua pentadbir di peringkat kampung yang dilantik dari kalangan rakyat biasa. Mereka menjadi orang perantaraan di antara rakyat biasa dengan pembesar. Yang kita panggil ketua kampung itu adalah penghulu. Dan seterusnya kita pergi kepada pembesar, terdiri daripada rakyat biasa yang dinaik taraf dan dilantik melalui surat tauliah oleh sultan yang bercop mohon, iaitu memegang jawatan seumur hidup dan mesti menunjukkan taat setia kepada pemerintah. Yang kedua, berkuasa penuh dalam kuasa kawasan pemegangnya. Yang ketiga, berkedudukan penting dalam sistem pemerintahan kerajaan dan menjadi perantara sultan dengan rakyat. Seterusnya, menjaga keamanan dan memungut cukai di kawasan pemakanannya serta bebas menjalankan kegiatan ekonomi. Seterusnya, menjatuhkan hukuman dan denda dalam kes-kes jenayah di daerah mereka. Dan yang terakhir, membekalkan tenaga buruh kepada sultan dalam sistem kerah dan serah. Contohnya, membina istana, peperangan dan majlis keramaian. Okey, mari kita lihat kepada golongan yang diperintah. Terdiri daripada rakyat, hamba, orang asing atau orang dagang ataupun perantau. Okey, hamba terbagi kepada 3, iaitu hamba raja, hamba biasa dan hamba berhutang. Golongan yang diperintah, rakyat biasa yang bermastautin tetap dan menjadi pengikut setia kepada pembesar yang mentadbir daerah dan jajahan menduduki lapisan tertinggi dalam golongan yang diperintah. Yang kedua, ketaatan kepada sultan ialah mutlak dan tidak berbelah bagi. Mereka rela dengan amalan sistem serah seperti bekerja di tanah pembesar tanpa mendapat upah dan sistem kerah seperti bekerja di tanah pembesar tanpa mendapat upah dan sistem keras seperti menjadi bala tentera dan mendirikan istana. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi, menjalankan kegiatan bertani, berdagang, menangkap ikan, melombong dan menjadi tukang mahir. Tiada dorongan perubahan diri untuk bekerja keras dalam bidang ini kecuali kerja demi kepentingan raja. Rakyat biasa sesebuah kampung selalu mempunyai pertalian kekeluargaan dan mengamalkan tradisi hidup secara bergotong royong, bekerjasama dan bermuafakat. Amalan ini mewujudkan keharmonian dan membantu pembesar mentadbir sesebuah daerah atau kampung itu dengan lebih teratur dan berjaya. Seterusnya, tidak mempunyai kuasa politik dan jawatan dalam pentadbiran. Yang seterusnya, bebas menjalankan kegiatan ekonomi, pertanian, perlombongan dan perdagangan. Yang seterusnya juga, orang asing merupakan orang bukan Melayu dan datang ke tanah Melayu hanya untuk tujuan tertentu. Dan yang terakhir, mereka tinggal sementara sahaja dan akan pulang ke negara asal setelah urusan mereka selesai. Mereka terdiri daripada pedagang, perantau santeri, orang merantau kerana menuntut ilmu dan mubaligh. Seterusnya, rakyat asing boleh dibahagi kepada 2 kumpulan, iaitu mereka yang melibatkan diri dalam pelbagai kegiatan sosial seperti menjadi tentera upahan, dan kebanyakan mereka berasal daripada Jawa dan Pasai. Dan yang kedua, mereka yang melibatkan diri dalam ekonomi seperti peniaga runcit, pemborong dan pelambung. Dan yang terakhir, tidak wajib mematuhi dan mengamalkan tradisi kebudayaan tempatan.
Seterusnya, hamba. Hamba menduduki susun lapis masyarakat yang paling bawah sekali. Yang kedua, menjadi hamba kepada para pembesar dan orang kaya dengan melakukan pelbagai tugas seperti mencuci perahu, memetik kelapa, mencari kayu api dan menjadi askar. Yang seterusnya, menyumbang tenaga untuk menambah harta tuannya. Yang seterusnya, melambangkan ketinggian taraf sosial pemiliknya. Dan yang terakhir, hamba terbagi kepada 3 jenis, iaitu hamba raja, hamba berhutang, hamba abdi atau biasa. Hamba raja iaitu biduanda adalah yang berasal dari golongan merdeka, dikenali juga sebagai budak raja dan bergelar biduanda. Yang seterusnya, mereka dimiliki oleh raja dan mempunyai taraf yang lebih tinggi berbanding dengan hamba-hamba yang lain. Seterusnya, hamba raja dan keturunannya akan menjadi hamba secara turun-temurun dan hanya akan dibebaskan jika mendapat kerelaan raja. Baik, seterusnya hamba abdi atau biasa adalah terdiri daripada mereka yang berasal dari keturunan hamba. Yang kedua, mereka diperoleh daripada pembelian atau pertukaran oleh tuannya. Yang seterusnya, golongan hamba ini akan menjadi hamba seumur hidup secara turun-temurun. Dan yang terakhir, jenis hamba abdi iaitu tawanan, diranggah, habsyi, hulur, serah dan anak hamba. Dan yang terakhir iaitu hamba berhutang berasal daripada orang yang merdeka. Yang kedua, mereka terpaksa menjadi hamba kerana gagal membayar hutang kepada pemiutang dalam tempoh yang telah ditetapkan. Seterusnya, isteri dan anak-anak juga dikehendaki tinggal dengan si pemiutang sebagai hamba tebusan. Yang seterusnya, hamba berhutang akan mengerjakan segala suruhan tuannya termasuk bercucuk tanam, melombong dan membuat kerja rumah. Dan yang terakhir, hamba berhutang boleh dibahagi kepada beberapa iaitu orang berhutang, anak emas, hamba waris dan hamba bayar. Sebagai kesimpulan, hierarki dalam masyarakat Melayu tradisional adalah untuk membezakan kedudukan golongan yang diperintah dan yang memerintah untuk membezakan kedudukan dan penghormatan. Yang kedua, dapat menentukan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Dan yang terakhir, susun lapis ini mengalami perubahan selepas kedatangan campur tangan British. Struktur masyarakat moden. Masyarakat majemuk memang sinonim dengan Malaysia sebagai sebuah negara yang bercirikan pelbagai kaum dan juga identiti. Yang kedua, kepelbagaian kaum dan etnik ini mewujudkan kepelbagaian budaya, bahasa, agama dan adat resam. Dan yang terakhir, menurut J.S. Furnival pada tahun 1948, masyarakat majemuk terdiri daripada pelbagai kaum etnik yang mempunyai kebudayaan, agama, bahasa dan adat resam yang tersendiri meskipun berada di bawah sistem politik yang sama. Baik, ini adalah kumpulan etnik. Yang pertama, jika kita lihat 68.88% iaitu Melayu dan Bumiputera. Okey, yang kedua 22.56% yang duduk adalah Cina. Yang ketiga 6.73% adalah India dan 1.16% ialah lain-lain seperti negara luar. Menurut Kamaruddin Jaafar, masyarakat majemuk bermaksud kaum bercampur tetapi kehidupan berasingan, interaksi terbatas, penuh prasangka serta bersama tetapi tidak bersatu. Dan yang terakhir, terdapat lebih 80 kaum di seluruh Malaysia. Daripada keseluruhan bangsa tersebut, terdapat 3 bangsa yang paling utama iaitu Melayu, Cina dan India. Seterusnya, kita pergi kepada rukun negara. Rukun negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13 oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Almarhum Sultan Zainal Abidin Yang di-Pertuan Agong ke-4. Rukun negara diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 oleh Majlis Gerakan Negara Migrant. Berikutan berlakunya peristiwa 13 Mei 1969 yang melemahkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Seterusnya dibentuk dengan tujuan utama iaitu membentuk perpaduan yang kukuh. Prinsip yang terkandung dalam rukun negara jelas merupakan kunci daripada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Dan yang terakhir, rukun negara terbagi kepada 2 iaitu pertama dan kedua.
Mari kita lihat di bahagian pertama, iaitu menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk, iaitu mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil, membentuk sikap liberal terhadap tradisi kebudayaan, membina sebuah masyarakat progresif yang menggunakan sains dan teknologi moden. Bahagian kedua pula menggariskan 5 prinsip rukun negara yang berikut, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.